Okay. Kita tunggu lah. Okay, can we start? Okay, HCA. Sure. Okay. Okay, silakan masuk, masuk. Masuk. Okay, kita tunggu kawan-kawan kita dulu eh. Kita tunggu kawan-kawan kita dulu masuk. Okay, dah boleh kita start eh. Okay, nota ada dekat e-learning, section 1, section 2. You can check your week 6 eh. Next week kita ada test. Jadi saya tak ada kelas eh. Next week saya tak ada kelas sebab kita akan laksanakan test. Jadi test tersebut pelajar boleh prepare lah untuk subjek lain lah. Okay. Tapi subjek saya ni tak ada test eh. Saya akan bagi a few quizzes and kita combine quizzes dan kita akan jadikan satu markah test. Okay. Itu yang saya akan plan lah. Saya plan untuk this semester. Okay. Kita ada final exam sahaja. Alright. Kita masuk kepada apa yang kita nak belajar pada minggu ni. Quite orang kata important. Dua benda saya akan gabungkan, tetapi ianya adalah satu benda yang interrelated. Okay. Interrelated ni maksudnya saling berkait. Maknanya dalam satu task sebagai seorang QS, pelajar-pelajar dikira sebagai wajib lah. Wajib untuk melaksanakan dua task ni dalam kita panggil sebagai peringkat akhir course planning. Kita ada dua, saya dah maklumkan in a previous class. Kita ada dua komponen dalam course SBEQ 3422 ni, iaitu komponen pertama course planning dan komponen kedua adalah cost control. Okey.
Kita masuk kepada cost planning, right? Okey, itu yang kita kena ingatlah. Okey, kita kena ingat dan sebagainya. Okey, ni very not too difficult but important, not too difficult, but important. This is yang saya akan tunjukkan dekat slide saya. Tuan. Okay, saya akan tunjukkan. Hopefully semua masuk. Scan your attendance. Scan your attendance. Okay, saya tutup yang ni. Okay, boleh tengok tak? Boleh tengok tak? Okay, less than 1 hour saya akan cover this topic, iaitu kita panggil sebagai elemental cost analysis. We call as a elemental cost analysis and tender rationalization. Okay, tender rationalization adalah satu daripada kerja ataupun last task sebagai QS sebelum kita menandatangani dokumen kontrak. Okay, saya nak tanya Jerome, okay, or any student, anyone can help me, apa bezanya dokumen tender dan dokumen kontrak? Apa bezanya? Apa bezanya? Siapa boleh bantu saya? Okay, siapa yang boleh bantu saya? Apa bezanya tender document? What is the difference between tender document and contract document? Okay, siapa boleh bantu saya? Okay, siapa ni? Adriana. Siapa can help me? Apa yang you faham Eric McLaren. Okay, Eric, can you help me? Tender document and contract document. Apa bezanya? Eric, Dina. Hello. Yes, Doctor. What is the differences between a tender document and contract document? Tender document is offer in writing. Offer. Okay. Yeah. Good. And then contract? Contract is agreement between Yeah. Correct. This is correct. Very easy to understand. Tender document is an offer. Offer ni you boleh offer pada semua lah. Contractor A, contractor B, contractor C, contractor D. And then boleh capai 50 contractor. Saya pernah tender 50 contractor masuk. 50. They can buy the tender document, they can buy, they can put the deposit or whatever, but this is the bidding process. Kalau katalah kita get a tender deposit, we will return which is to the unsuccessful tenderer. Okay. Saya pernah handle sampai 54, 51. Jadi tender document ni adalah an offer. Okay, an offer ni siapa-siapa boleh masuk, siapa-siapa boleh beli. Okay. Then contract document adalah the only one, the chosen one lah. Okay, ataupun the selected contractor that win the bidding. They won the bidding, dia dah menang bidding tersebut dan kita akan tukarkan tender document tersebut. Only one tender document. Only one tender document, contract document, and kita akan sign the contract. Kita itu dalam kontrak dan kontrak tersebut kita panggil sebagai contract document. Tapi ada dua benda lah. Yang sini yang you kena buat bila dah dia successfully, katalah 54 yang menang tu, you choose the one maknanya apa yang kita choose yang menang tu, katalah 54 tender. Siapa yang itu? Yang menang tender tu. What you can conclude? Wanu Khairunisa, what you can conclude? 54 tender, satu tu yang menang. Apa yang you boleh as a layman? Apa yang you can conclude? 54 What can you conclude? Boleh tak bantu saya? Hello? Siapa ni nak bantu saya? Din. 54 tenderer. Yang nombor satu yang daripada tu only one yang selected. What we can conclude?
Silakan. Hello? Can you help me? Doctor, Hmm. my opinion is tendering is a very competitive process lah. Okay, Only. louder. My opinion is tendering is a very competitive process. Competitive. Yeah. Okay, this is the most competitive. Yang menang tu competitive. And then what we conclude, this is the most competitive. We need to extract the information. Okay, yang menang tersebut kita rasa we recognize as one of the competitive. Harganya dah betul. Maknanya the right, the best in term of the cost, the best in term of the duration. And then QS, your main task adalah you kena extract the information, which is what we call elemental cost analysis. Kita kena extract the information, which is this information kita panggil sebagai elemental cost analysis. Why you need to extract? Because ni pun satu lagi the last task QS, bila you nak sign contract tersebut, lepas you extract, kita panggil sebagai elemental cost analysis, kita analyze the cost of every component of that particular building or project. We would like to do the tender rationalization. Ini yang topik yang kedua. Dua task QS. Sebab tu QS ni sangat penting bila you nak sign contract. This is the task you need to undertaken, okay, which is elemental cost analysis. Kita belajar yang pertama sekali, yang dulu, elemental cost analysis. Okay, elemental cost analysis and standard form of the cost analysis, dia ada standardized yang di Malaysia ni kita gunakan satu standard yang how to we analyze the cost, kita panggil sebagai standard form of cost analysis, SFA cost checking and its processes, and last kali adalah tender reconciliation and or tender rationalization. Okay, ini adalah dua tugas QS yang paling penting sekali adalah ECA dan juga sebelum kita mengikat kontrak. Maka bila kita ikat kontrak, both party must respect to all the clauses in the contract, to all the obligation, the responsibility of the both parties, especially the client and also the contractor. Okay, dua-dua kena respect lah masing-masing sebab you dah agree to go to the next step of the process, which is contract document. Okay, dua-dua kena professional. Okay, kita tengok ni dia punya proses dia. Yang kita belajar yang warna grey itu adalah peringkat pertama, kita panggil sebagai preliminary estimate ataupun anggaran awal. Okay, lepas tu kita buat menggunakan teknik kita panggil sebagai approximate quantities, kita buat cost plan. Lepas kita buat cost plan, kita akan based on the drawing yang kita terima, kita akan buat cost analysis. Okay, cost analysis ni kita akan check setiap komponen tersebut sekali lagi sebelum kita sign any contract document. Okay, and finally the last one adalah the last checkpoint, which is today is the lecture today, which is tender reconciliation or tender rationalization. Okay, ini yang warna merah ni saya cerita sikit. Bila you dah pilih satu kontraktor, katakanlah the selected contractor, kita sebagai wakil klien QS ataupun QS consultant, we have the right untuk review the bill of quantities. Kita panggil sebagai right ataupun hak untuk kita review the bill of quantity based on the professional judgment. Okay, professional judgment maknanya kita sebagai QS, we advise our client this is the correct BQ untuk kita sign the contract. Sebab itulah jadi QS ni, you rasa seronok this is yesterday I share with the first year student, very wonderful experience when you can advise your client. Tapi you kena belajar betul-betul lah. Belajar betul-betul, you tanya, pergi dekat ni. The best experience saya kalau projek kita sukses dan QS memainkan peranan penting. Tender reconciliation rationalization is very important
for any project lah. Okay. Dan ni saya nak tunjuk sini elemental of the previous project. Sebab apa kita kena buat ECA pada setiap yang contract document tu, untuk kita buat record untuk similar project for the next project. Katakanlah yang saya selalu sebut adalah condominium. You pilih that particular condominium, you buat elemental cost analysis dan benda tu akan digunakan untuk next project. You masuk file as our cost data ataupun as our big data and data analytics. Dulu semua orang duduk cakap pasal big data. QS dah pun laksanakan big data tu dah berpuluh tahun tapi kita tak panggil big data, kita panggil sebagai elemental cost analysis. Samalah kita analyze the data. Okay, kita put the data in the proper way and we use the data. Kita panggil sebagai big data ni dah lama dalam QS punya profession tapi kita tak panggil benda tu sebagai big data lah. Okay, yang kita kena tengok. Okay, ini saya tunjuk sekali lagi the cycle of the cost planning ni. Kalau kita tengok dia pusing ni, dan kita gunakan benda yang sama sahaja untuk the next project dan sebagainya. We use the same principle. Sebab tu kalau you pergi meeting orang kata macam mana QS dia boleh tahu cost sebab kita ada record, kita ada previous record, kita ada cost analysis, bukan based on the agak-agak based on the cincai sahaja, based on the previous data. Kita ada huge of the data, dan data tersebut we analyze, we see the trend and then we advise our client. Ini cost analysis ni kita akan buat setiap kali kepada projek yang kita anugerahkan. We award that particular project, kita akan buat cost analysis. Daripada mana cost analysis tersebut? Daripada BQ. You buat BQ tu adalah cost analysis. Okay. Ni BQ daripada contract bill of quantities ni. Yang menang contract bill of quantity. Okay. And then inilah kita guna dia adalah untuk new project. Okay. Gunanya untuk new project. Okay. Distributed over the element. Macam mana kita nak buat? Di Malaysia ni kita agak bertuah sebabnya kita dah pun di-guide oleh Royal Institution of Surveyors Malaysia. Dia bantu semua QS dekat Malaysia ni, tak kira lah you kerja dekat consultant A ke, in the consultant B ke, or in the consultant C ke, we agree, we use the same standard, which is kita panggil sebagai standard form of cost analysis. Macam mana kita buat analisis tersebut? Based on the elemental, which is elemental is apa ni, saya kena tunjuk sini lah. Elemental is a major physical part of building that fulfill a specific function or functions irrespective of its design, spec or construction. Kita buat based on 5 lah yang kita duduk belajar tu, substructure, superstructure, dan kita define it properly in standard form of cost analysis. Okay. Jadi ni saya nak share dengan my student. Standard form of cost analysis ni kita agree as a QS kita gunakan yang Royal Institution of Surveyors Malaysia. Kita gunakan satu je standard. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. We use the only standard. Sebabnya bila kita use the same standard, we United, ni United ni agak sensitif ni sebabnya Manchester United kalah semalam. Sama jugalah dengan Arsenal kalah dengan Liverpool semalam. Okay, we are united. Okay, kita bersatu. Jadi di Malaysia ni senang kita use the same standard, kita panggil sebagai standard form of cost analysis. Okay, standard. Bukan standard chartered Okay, standard form of cost analysis. Okay, this is yang kita kena faham lah. Kita kena faham di Malaysia ni kita gunakan benda yang standard. Okay, macam mana standard tersebut? You dah belajarlah cost analysis. Ini adalah standard form of cost analysis. Saya akan tunjuk sebentar lagi. Tetapi kontennya adalah seperti berikut. Okay, ada 5 main content. Okay, ada 5 main content yang utama.
Okay, information of the total project info, total project information lah, maknanya tempat, nama projek dan sebagainya. Yang kedua, summary of the cost element. Iaitu kita buat summary dalam cost element. Okay. Okay. Nombor 3, brief spec in element form. Dan elemen-elemen tersebut kita buat dia brief specification. Okay. Sketch plan and elevation for the project. Kita kena lampirkan sketch plan lah. Nombor 5, the amplified analysis. Okay. Kita pergi kepada yang nombor 1. Dia bentuk dia macam ni. The cost analysis dia. Bentuk dia macam ni. Okay. Bentuk dia macam ni. Okay. Stop sharing. Ini kita guna standard form of the cost analysis. Saya share. Okay. Saya share standard form of the cost analysis. Okay, saya share. Nampak tak? Can you see the slide? Manual for the preparation of elemental cost analysis. Okay. Okay, disediakan oleh Royal Institution of Surveyors Malaysia pada tahun 88 lah. Okay, pada tahun 88 kita sediakan ni dan kita provide a good analysis untuk cost yang kita nak buat. Okay. Yang ni you kena, saya dah letakkan dalam e-learning, you kena download simpan sebagai seorang QS, you kena ada benda ni. Ini adalah terminologi ataupun guideline macam mana untuk prepare cost analysis, standard form of cost analysis menggunakan form yang telah pun kita persetujui untuk semua QS di Malaysia. Okay. Ini adalah kalau you tengok table of content, satu principle of analysis, instruction, definition of term, ada ni lah kita punya definition of term dan sebagainya. You boleh baca sini 3.123 ni, you kena baca lah definition of term dan sebagainya. Okay. Apa dimaksudkan sebagai story high? Yang ni rasa you dah belajar dalam building economics. You dah belajar dalam building economics nombor 1 hingga nombor 17 ni. Okay. And then ni, ni adalah list of the content of the element ataupun elemental cost breakdown. Okay. Jadi kita setuju ini adalah 6 yang utama. Okay. 4.1, 4.2, 3, 4, 5, 6 ni. Semua QS bila kita cakap pasal elemental cost analysis, kita akan gunakan format yang sama. Okay. Okay. Sebagai contohnya superstructure, kita ada frame, upper floor dan sebagainya lah. Finishes, kita ada 4 jenis finishes. Okay, 4 category of the finishes. Services kita ada, this is the services yang kita ada. Right, dan juga external works. Principle of cost analysis. You boleh baca sendirilah. Okay. Instruction. Okay, ni penting Penting saya nak bagi tahu dengan you. Okay, ini the instruction. 2.1. Very important. Bila kita buat elemental cost analysis ni, kita kena buat, kita panggil sebagai standard building classification. Yang ni adalah internationally recognized. Ni 2.1 Kalau kita tengok, okay, internationally recognized, kita bahagikan kategori building kita kepada 10 jenis kategori. Sebagai QS ni, you kena ingatlah. Kalau orang tanya, berapa jenis kategori of bangunan? Biasanya kata dalam based on the definition by the RISM, we have 10 type of the building, iaitu land, planning and landscape. Nombor 1, civil engineering works, transport, admin building, health and welfare, refreshment, entertainment, recreation and building, religious building. Nombor 6, nombor 7, educational building, scientific building. Nombor 8, residential building. Nombor 9, general building. Building and spaces in general lah. Yang biasa lah, building-building yang biasa. Okay. Sebagai contohnya, kalau kita buat hospital or medical center, kita kena letakkan building tersebut adalah under 4. Okay. Ini adalah coding lah yang kita guna. Okay, coding yang kita guna. Okay. Lepas tu, lepas kita tengok category of the building, coding dia, kita akan code pula kepada jenis construction. Tadi kategori of the building. Now, jenis construction kita bahagi kepada 4 jenis.
1 reinforced concrete frame construction, 2 steel frame construction, 3 timber frame construction, and 4 light frame steel or reinforced construction. Okay, jadi yang biasa, yang most popular dekat Malaysia ni adalah yang nombor A. Okay. Oh, kejap ada orang azan tempat saya. 5 minit 5 minit break. Ada azan. 5 minit. Okay, saya share balik Baik. Hilang. Okay, saya share. Okay, saya share ni. Okay. Jadi, kalau satu bangunan tersebut, sebagai contohnya bangunan tersebut 7 tingkat, okay, sebagai contohnya 7 tingkat sini, contoh bangunan tersebut adalah steel frame ataupun yang B ni lah. Dan GFA dia 16,000 meter square, jadi coding dia B 7 16,000. Jadi sebagai QS kita guna coding lah. Kita code B7 16,000 itu adalah dimaksudkan bangunan construction jenis B, okey, 7
7 tingkat dan 16,000. Itu adalah coding yang kita buat. Okay. And then coding dia kita akan buat macam ni. Okay. 4, kalau you tahu 4 adalah kategori of the bangunan. B jenis dia 7 tingkat dan 16,000 GFA. Okay. Macam mana nak cari GFA adalah daripada floor plan lah. Floor plan kita buat preliminary estimate dan sebagainya. Okay. Client. Jenis client. Private or government. Okay. Katakanlah GLC kita kira sebagai private. Okay. Location. Kat mana? Sabah ke, Sarawak ke, Penang ke dan sebagainya. Tender date. Ni tender date. Brief description of total project. Okay, kita nak tengok, kita bagi concise dan precise the description of the project. Sebagai contohnya, the construction of 2-story medical center for University Technology Malaysia in Skudai, Johor. Kita spesifik. Okay, dekat mana dan di negeri mana. 2.6 site condition. Okay, sama ada dari segi geographical, climate condition dan sebagainya. Kita kena bagi tahu. Market condition. Sama ada benda tu kompetitif dan sebagainya, you kena bagi tahu. 2.8 adalah contract particular of the total project. Sebagai contohnya, benda tu kita gunakan JKR 203A ataupun PAN form. Kalau government kita gunakan PWD. Dan sama ada menggunakan BQ ataupun gunakan lump sum. Specification and contract only. Okay. Dan jenis tender. Okay, kita kena nyatakan dan sebagainya. Okay. Tender list. 2.9 ni kita kena buat, kena masukkan all the tenderer. Kalau saya kata 50 lah. Dan kalau ada yang foreign, kita kena bagi tahu international. Ni coding dia, INT. Okay. Design sheet. Ni kita kena tunjuklah sedikit dia punya very simple. Tak perlu lukis secara detail, you lukis secara kasar sahaja. Floor area, you kena bagi tahu number of story, story height dan sebagainya. Okey, itu adalah nombor 3 ni, nombor 2 dan nombor 3 ni adalah kita panggil sebagai general information ataupun project information. Okey, nombor 2 dan nombor 3. Nombor 4 adalah lebih kepada cost information. Okay. Ini adalah cost information yang kita kena nyatakan group element dan sebagainya. You boleh baca sendiri element, basement floor dan sebagainya. Ini detail lah kita bagi tahu lah. Circulation, roof area. You boleh baca lah 9, 10, 11 ni. You boleh baca sendiri. Story height. Apa maksud story height? Adalah from floor finish to floor finish. Rasa you dah belajar semua ni. Atau total cost of element, element unit quantity dan sebagainya. You boleh baca sendiri. Okay. Tak apa, saya boleh cepat ni sebabnya kita buat assignment, element unit rate dan sebagainya. Okay. Ini adalah list of the element based on yang kita dah agree lah. Substructure yang 6 utama tu, ini adalah detail elementnya. Right. Okay, detail elementnya. Okay. Macam mana this information kita pecahkan ke dalam bentuk analisis. Kalau you tengok, dia punya guideline ni sampai 20 pages. Tapi tak larat QS nak buat sampai 20 pages. Jadi kita buat dalam standard form of cost analysis. Kita buat dalam bentuk table. Okey, ni contohlah saya bagi. Kita buat dalam bentuk table. Okey. Okey, kita buat dalam bentuk table. Ni saya buat satu ni school building. Okey, jadi QS ni dia suka kepada benda yang dalam bentuk table macam ni. Okey, saya share. Nampak tak? Nampak tak? Nampak Doktor? Nampak Doktor. Okey, ini kita panggil sebagai standard form of cost analysis. Kita ada 3 form yang utama. Okey, form nombor 1 ataupun form A lah. Form B ataupun form C ataupun you boleh panggil sebagai form 1, form 2 and form 3. Form 1 lebih kepada kita ada project information. Sebagai contohnya job title, location,
jenis klien, tender date, kan? Dan coding for the bangunan tersebut. Sebagai contohnya, bangunan tersebut 9 educational, A reinforced concrete structure dan juga 724.07 itu adalah GFA, meter square. Form nombor 1 ni, kita lebih kepada maklumat utama projek. Sebagai contohnya, projek detail. Okay. Yang ni kita buat secara precise, the project detail. Dan jenis form of contract yang kita guna pakai adalah ini projek JKR lah, PWD, project government, iaitu 203A, iaitu with quantity. Ada BQ. And then market condition, kita boleh kata competitive. Dan ini adalah the contract particular. Number of tenderer, okay, contract period stipulated by the client, offered by the builders dan sebagainya. Ini kita kena bagi tahu cost fluctuation dan maklumat penting berkaitan dengan cost projek tersebut. Okay. Dan yang ni paling penting, competitive tender list. Sangat penting. Kita senaraikan semua, kalau 50 lah you kena senaraikan. Sebagai contohnya, yang ni dia ada 5 tenderer dan semua adalah local. Okay, local. And then design shape punya information. Ada, kita bagi tahulah design shape punya information. All the design information ada dalam ni. Okay, areas, functional unit dan design shape. Okay. Dan akhir sekali brief cost information. Ini yang tadilah kita ambil daripada tadi. Contract sum, provisional sum, PC sum dan akhir sekali adalah prelim. Okay, kalau dicampur, kalau kita tengok sini contract sum adalah 33 million. Maknanya kontraktor yang nombor 2 ni terpilih untuk menang ataupun di award untuk projek ni. Okey, itu habis Kita projek info ni kita letakkan dalam form nombor 1. Okey, form nombor 2 adalah kita panggil sebagai elemental cost analysis ataupun cost information. Cost information kita aturkan mengikut elemental yang kita sebelum ni 1, 2, 3 dan sebagainya. Kita sampailah kepada elemen nombor yang ke-6, itu external works. Ini kita ikutlah. Ikut yang dalam guideline yang saya tunjuk tadi. Okay. Dan termasuk kerja-kerja prelim. Apa lagi kita analisis? Cost total per elemen ni ambil daripada BQ Daripada BQ, yang ambil daripada BQ ni semua daripada bill of quantity. Cost per meter square, cost per ni, you divide by the GFA. Okay, you divide by the GFA. Element unit quantity, element unit rate, element ratio, and kita analisa juga 3 yang utama ni. Okay, kita analisa 3 yang utama ni, iaitu reinforced concrete, dekat elemen mana yang kita guna. Okay. Reinforcement ni ataupun besi ataupun bar, steel bar, dekat elemen mana yang kita gunakan steel bar, dan akhir sekali adalah formwork. Okey, jadi 3 ni kita analisa dan ketiga-tiga ni adalah penting untuk QS. Sebab tu saya bagi tahu sebagai QS, you kena ingat harga ketiga-tiga ni. At least kena hafal sedikitlah. Okey, reinforced concrete ni steel bar berapa dia punya harga, formwork berapa dia punya harga. Kita sebagai QS kita kena familiar. Okey. Yang ni form number 3. Form 3 ni sangat sukar untuk kita isi. Sebabnya saya sendirilah, this is my experience, adalah kita malas nak isi. Kita tak nak, sebab lepas siap kos tu kita tak nak isi. Padahal yang nombor 3 ni sangat penting sebabnya ingat dalam kita buat perbandingan kos, dalam kita buat ni quality adjustment is very important. Pre-spec ni adalah nak tunjuk the level of quality of that particular technical spec of that particular building. Kita nak tengok grade apa yang konkret yang dia guna pakai, kalau brick wall jenis apa brick wall yang kita guna pakai, kalau window jenis apa window yang kita guna pakai, kalau door apa yang kita guna pakai. Ini kalau next project sekolah yang sama, dia guna door yang lain, you tak boleh nak gunakan this rate.
Sebabnya dia gunakan door yang lain. Kalau dia guna internal wall, cement and plaster for both side, untuk bangunan yang lain, dia gunakan lain lagi material, you tak boleh nak gunakan this grade, that particular element. Jadi, technical spec ni sangat penting untuk kita extract from that particular ciri-ciri elemen tersebut. Kita nak tunjukkan dalam kita punya analisis ni, this is the ciri-ciri. Sebab ciri-ciri, this is the reason why, this ciri-ciri yang kita akan check balik bila kita nak buat analisis untuk new project. Saya pun selalu buat silap. Tak isi benda ni, kau tinggal kosong. Malas malas. Okay. Ni, wall tie, white horse. Kita dah spesifik guna white horse. Next project, klien kata dia nak guna brand apa dia selain pada white horse Allah tak ingat ni. Dia nak gunakan marble lah kata marble untuk internal wall finishes. Macam dekat kedai mamak tu. Okay. Then you tak boleh nak guna this rate untuk new project sebabnya klien nak gunakan marble. You kena buat quality adjustment. Quality adjustment ni very important, tengok dia punya spec. Jadi we can conclude ECA ni, elemental cost analysis ni, kita ada 3 form utama. Form number 1, form number 2 and form number 3. Okay. Ni you kena isi setiap elemen. Pelajar-pelajar, itu adalah yang saya nak ingatkan kepada semua pelajar. Okay. Yang kedua, okay, this yang pertama, form of cost analysis. Kita balik kepada nota kita. Sekejap. Mana ni? Okay, cost analysis. Okey, ni saya dah tunjuk. Okey, ni dah. Standard form of cost analysis dah tunjuk. Okey. Tadi saya tunjuk yang sekolah tadi, and then dekat e-learning saya ada letakkan satu lagi untuk saya share. Dekat Ranau ni ada juga satu shop houses untuk elemental cost analysis untuk rumah kedai. Okey. Okey, yang ni saya dah ni. Okey, kita masuk kepada cost checking process. Okey. Kita masuk kepada cost checking process. Saya move kepada next slide iaitu cost checking process. Okey. Dalam bila kita nak sign kontrak ni, bila dah keluarkan detail design, bila dah award kita dah menang ni, kita kena check every single detail design. Okay. Yang pertama sekali, to avoid any abortive design work where an element prove to be costly. Ini kita kena checking sebelum kita ikat satu kontrak dan sebagainya, kita kena check whether design tersebut meningkatkan kos secara nyata. Saya ada banyak kali saya terima ataupun saya hadapi dengan pihak arkitek, dengan pihak MNE, CNS ni, kadang-kadang kos dia tak logik. Kos dia tak logik mengikut kesesuaian penggunaan bangunan. Sebagai contohnya, saya ada buat kondominium. Yang kondominium yang saya buat ni, biasanya kondominium dia punya external works, pagar dia adalah sangat cantik, quite luxury lah dia punya pagar dan sebagainya, sebab kita nak tunjuk the luxuries of that particular condominium. Dan design tersebut adalah kadang-kadang dia over design. Okay, you need to tell the client. Okay, for the condominium, per meter length of the pagar adalah this amount of a month. Okay, but our project is higher 40% of that normal cost. Okay, you kena
kena pastikan you inform your client. Bukan maknanya kita nak check kita punya design, but we need to inform our client. No point kita spend kepada unnecessary punya cost tetapi tak meningkatkan image that particular bangunan. Lebih baik kita letakkan, bukan kita nak cut cost, kita letak that particular money, some of the amount, kita letak kepada yang boleh meningkatkan functionality of the building. Sebagai contohnya, lift, dia punya landscaping dan sebagainya, ataupun dia punya painting dan sebagainya yang boleh menyebabkan meningkatkan value of that particular building. The advantage to the client is an awareness of the cost implication of all design decision, a reasonable assurance that the budget estimate will not be exceeded. Ni kita you dalam meeting we need to be professional. Tak boleh nak jaga air muka ataupun your architect that bring you to the project. You need to tell the true professionally. Kita tak nak exceed the budget. Okay, sebab klien kita tahu dia ada limited budget. Kalau dia kaya, no hal lah. Tapi orang kaya ni kadang-kadang lagi susah nak approve new budget. Yang ketiga, attention need to be given to the cost sensitive element. Kalau saya nak bagi tahu dengan pelajar ni, sebenarnya kita panggil sebagai Pareto principle. Okay, Pareto principle which is 20-80. Sebenarnya dalam bangunan ni kita ada only 20% of the element will contribute to the 80% of the cost. Okay, kita ada 20% of the element which contribute to 80% of the cost. Okay, and yang ketiga, yang ini penting yang ni kita akan buat dalam next exercise which is the pricing of the cost check using rate which reflect current market price. Ini yang last kali ni saya akan ajar berkaitan dengan tender reconciliation. Okay, tetapi sebelum kita masuk kepada tender reconciliation, kita nak tengok dulu the peringkat design akhir sekali design, apa yang kita kena buat. Okay, kita ada tiga. Okay, kita ada tiga option yang utama. Okay, yang pertama, okay, katakanlah is the cost of the design greater than cost target? Yes. Okay, amend design or amend cost target. You need to discuss in the meeting. If no, yes, confirm in writing that the design is suitable for the working drawing. Okay, if dia kata design tersebut no, and then you go back to the design and then you confirm it in writing. Yes, amend the quality and amend the cost target. Okay, ini adalah tiga exercise yang rutin yang kita kena buat. Kalau you jumpa any element yang 20% tu yang menyebabkan cost target you lari dan sebagainya, you need to inform your client. Okay, yang ni slide nombor 19 ni saya nak cerita berkaitan dengan kita check the rate ni. Okay, last kali ni saya nak very critical ni, very important these two slide . Okay, akhir sekali sebagai QS, you ambil you punya ECA sebabnya sebagai consultant you kena masuk tender. Kita panggil sebagai anggaran jabatan. Okay, anggaran jabatan lah final cost check ni adalah anggaran jabatan. Kita sendiri yang kena menender that particular project. Okay, kita panggil sebagai anggaran jabatan. Tapi last kali anggaran jabatan ni, reconciliation exercise is to highlight any discrepancies between final cost check and cost analysis of accepted tender ataupun awarded contract. Kita compare. Ni kita punya, this is ours and this is the contractor punya. Kita compare the cost. Okay. If discrepancies occur between the two sum, not difficult to identify. Kita compare setiap elemen. Kalau kita tengok ada errors, okay, we need to check that particular errors. Error ni biasanya error yang dibuat-buat. Bukan kita nak tuduh kontraktor ni tak bagus, tetapi kontraktor ni they have their strategi. Kalau lepas ni saya akan ajar pasal cash flow ni.
kontraktor ni dia ada strategi, dia panggil sebagai dalam buku lah cakap, there will be a possible occasion, bukan saya kata kontraktor ni jahat ataupun tak bagus, tapi dia cuba business strategi dia lah. You need to be careful. Okay? Bukan kata kontraktor ni tak bagus, suka menipu dan sebagainya, but this is the reality in business where, ni bukan saya kata dalam buku ni kata, saya ambil daripada buku where the contractor has deliberately distorted some of the prices for possible future gain. Kontraktor ni dia pandai. Dalam kontrak ni saya ulas sedikit lah. Kontraktor ni biasanya dia akan cari mana yang grey area di mana akan berlaku variation order. Sebab dia mahir. Kontraktor ni dia mahir dalam buat construction work. Sebagai contohnya kalau dia buat bangunan untuk medical center ataupun educational building, dia letakkan harga yang tinggi ataupun harga yang tak masuk akal kepada elemen-elemen yang mungkin akan berlaku penambahan. Kita tak nak berlaku macam tu. Sebagai contohnya harga pintu, pintu dalam. Very simple analogy. Biasanya kalau bangunan sekolah, universiti dan sebagainya, bila kita buat construction dekat site tu, kita akan slightly tukar fikiran. Nak tambah bilik darjah, nak keluar pintu ni, nak tutup pintu ni dan sebagainya. Bila dah naik dah bangunan, baru kita nampak dia reality. Dan kontraktor biasanya dia ambil kesempatan, dia letakkan harga yang tinggi bila yang berlaku penambahan. Yang ni kita tak nak. Sebagai QS, we need to give advice to our client to get a real price. Biasanya bila a new klien buat arahan, kita akan rujuk pada BQ. Ini perjanjian kita, in the agreement, we need to refer to the BQ. And then dia guna rate that in the BQ tersebut untuk dapatkan harga yang lebih. Kalau pintu biasa adalah RM500, dia letak harga pintu tersebut RM1,500. Jadi daripada peringkat awal kita dah bagi tahu, this is not the market price of that particular pintu. Jadi apa yang saya buat adalah harga tender, harga kontrak tak kacau, tetapi saya akan agihkan the rate of that particular pintu tersebut yang equally market price punya rate. Okay, kalau 500, saya kata okay, dia letak 600, but the other rate tersebut you kena pindah kepada yang tempat-tempat lain. Okay, itu adalah yang biasa saya buat. Okay, dan okay, several element, and then ni kalau kita tengok situ lah, kita buat ni frequent communication between the members of the design team and all communication should be recorded and dated. Okay, ini adalah yang kita buat. Okay, saya tunjuk last kali saya tunjuk sebelum saya berhenti. Satu exercise yang saya buat, kita panggil sebagai tender reconciliation. Mana? Okay, ni. Okay, projek ni saya ambil projek kecil lah. Kecil saja projek ni. Boleh nampak tak? Sekejap, saya macam mana saya nak besarkan Can you see the slide? Boleh Doktor. Boleh cuba Sekejap, saya nak besarkan. Macam mana nak besarkan? Zoom. bawah kanan. 100. Tu nampak tak? Nampak. Okay, you tengok yang saya warna merah ni? This is amount dalam dokumen kontrak. Okay, tetapi saya buat penyelarasan harga kontrak mengikut di mana kita akan tengok setiap elemen. Okay, kita akan tengok setiap elemen di mana akan berlaku pengurangan dan penambahan mengikut yang ditetapkan oleh pihak ni. Macam contohnya wall ni sama, door sama, floor finishes. Saya kurangkan sedikit dan saya naikkan untuk fitting ni, naikkan untuk signage. Okey, jadi kalau pelajar-pelajar tengok, ni mana yang tak logik, saya akan buat tanda yang warna kuning ni lah. Dan kita negotiate. Okey. Tengok harga kapet harga kapet di per meter square
dan kita minta dia turunkan RM70. Dia nak biasa yang dalam bilik classroom ni biasanya banyak klien digunakan kapet dan sebagainya. Kita nak harga yang sebenar. Ini harga ni dah cukup mahal untuk kapet pada that particular building dan sebagainya. Ini adalah kita panggil sebagai tender reconciliation ataupun tender rationalization. Tetapi akhir sekali saya nak bagi tahu harga dia kontrak adalah sama sahaja. Kita buat adjustment, kita buat penambahan di elemen yang lain sahaja. Okey. Saya rasa setakat tu dulu pada hari ni. Kita dah hampir 1 jam. Dan untuk ni, lepas ni saya akan post dekat group. Kita start buat assignment nombor 1, iaitu assignment nombor 1 adalah pelajar perlu buat elemental cost analysis. Okay, elemental cost analysis report. Saya nak you buat sendiri. Jadi buat masa ni cari BQ. Okay, cari mana-mana BQ. Ataupun you nak saya prepare BQ tak? Macam mana? Tapi kalau prepare BQ, Saya dah prepare. saya prepare BQ. Okay, saya prepare BQ and then you buat satu cost elemental cost analysis report. Okay, masalahnya bila saya prepare BQ, saya banyak kali saya tukar-tukar dalam setiap cohort ni. Dia akan tend, bila saya prepare BQ, akan tend you copy paste benda yang sama. Macam mana saya nak elakkan daripada copy paste benda yang sama? Sebab ni individual punya assignment. Hilal, Imran, Anissa. Jadi bila saya terima tu, saya akan terima benda yang sama saja. Tapi tak apa, saya cuba buat ni sebabnya last semester student mengadu dengan saya musim COVID ni susah nak dapat BQ. Jadi saya consider untuk menyenangkan you punya kerja, saya prepare satu BQ yang based on the BQ tersebut you buat cost analysis you buat cost analysis based on that particular BQ. Okay, saya akan upload BQ untuk assignment nombor 1. Okay, boleh? Boleh. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat ni dulu dan saya ucapkan selamat untuk test pada minggu depan dan untuk makluman kita punya subjek tak ada test untuk minggu depan. Okey, sekian, terima kasih. Saya ada soalan. Boleh ke saya tanya sekarang? Doktor ada nak tanya doktor. Sikit Saya ada lagi. soalan doktor. Saya nak tanya Apa dah? ECA ni saya ada soalan yang Yap. ECA ni selalu kita akan prepare lepas final account ke macam Lepas you award the tender. Award the tender. Lepas you award the tender tu you kena prepare lepas you award the tender. Okey, saya terlupa nak beritahu Kalau JKR, ni JKR bukan dekat private Private sebab tu kita ada ECA je. JKR dia ada 3. Kalau siapa-siapa praktikal dekat JKR, dia ada sebagai PDA. Preliminary Detail Abstract. Okay, di peringkat awal masa saya sebut tadi, di peringkat first estimate dia prepare ECA ni. Lepas tu dia ada prepare ATDA. Okay, as tender detail abstract. Itu pada peringkat dia tender ni dan dia kena prepare lagi. Dan akhir sekali dia kalau tak silap ECDA dia ambil as construction detail abstract pada final account tu dia ada prepare juga. Maknanya 3 kali JKR prepare. Tetapi di peringkat private kita perlukan yang sekali saja di pada masa you pilih kontraktor tersebut pada peringkat tender. Okey? Kalau JKR dia 3 kali dia prepare. Pada masa you sebut tadi lah. Di peringkat akhir pun dia prepare juga. Dia nak compare dengan yang depan dengan yang belakang. Okey? Yang berapa perbezaannya selepas siap projek. Okey? Boleh? Okey doktor, terima kasih. Okey. Okey, kalau tak ada apa kita berhentilah setakat ni. Okey, jumpa lagi. Terima kasih, doktor. Thank you doktor. Bye. Thank you, doktor.